فجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم Assalamualaikum Ustaz. Jadi kita boleh mulakan ya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hingga sekarang kita diberi nikmat kesihatan dan dalam masa yang sama kita diberi dua nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli keluarga baginda, kepada para sahabat dan kepada mereka yang menuntut mereka dari semasa hingga ke hari kiamat. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kelas kita pada malam ini kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Abang Zul kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti biasa, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah sebagai hamba yang sentiasa bergantung kepada Allah, meletakkan pengharapan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan sepanjang kita bersama-sama kita rahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan semua ikut saya. Sama-sama kita mulakan dengan nama Allah, dengan selawat, dengan mengucapkan syukur dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu yang terus memberikan manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami, dan rezekikan kepada kami kefahaman yang luas tentang agama-Mu. Ya Allah Tuhan kami, jadikan perhimpunan kami pada malam ini, ya Allah, perhimpunan yang mendapat keberkatan dan rahmat di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa, ya Allah, beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang sentiasa diikhlaskan hati kami menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu semata-mata mencari keridaan-Mu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya 'alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sudah hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali kita merafakkan syukur kehadrat Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita
diberikan kekuatan untuk kita dapat bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan ya. Jadi suka untuk saya memberikan peringatan ni untuk peringatkan kita semua walaupun satu perkara ni tentang perkara ni jadi perkara ni kena jelas ya. Walaupun kita semua mendapatkan kebaikan itu bermula hakikatnya datang daripada taufik dan hidayah daripada Allah. Cuma kita kena ingat untuk menjadikan seseorang itu sentiasa dalam keadaan baik, sentiasa seseorang itu sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan dari segi ibadah dan sebagainya, yang tu tetap juga bermula daripada diri kita sendiri ya. Jadi maksudnya bukan bermakna taufik hidayah tu bermula daripada Allah. Kita sendiri tu tak ada usaha untuk berusaha untuk kita melakukan kebaikan, dan sehinggalah taufik hidayah tu Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kepada kita Ada setengah-setengah orang kadang-kadang dia terfikir ataupun dia tertanya, dia kata kenapa diri dia tak bertambah kebaikan, contohnya begitu. Ataupun mungkin dia tanya kepada diri dia kenapa dia masih lemah dari segi ketaatan, ataupun masih kata suka melakukan dosa, lalai, contohnya gitu kan. Jadi dia kata kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak tolong dia, contohnya ucapan-ucapan macam tu, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya ungkapan-ungkapan begitu adalah tipu daya syaitan. Dan syaitan melupakan kita yang bahawasanya pada hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tolong kita untuk berbuat kebaikan, melainkan kita sendirilah yang kena memulakan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi maknanya jangan kita kata kenapa aku ni tak bertambah kebaikan, kenapa Allah tak tolong aku kan. Jadi maknanya bila kita sedar perkara tersebut, kita jangan tunggu Allah nak beri hidayah kepada kita. Kita yang kena buat pilihan pada diri kita, dan kita yang kena berusaha sungguh-sungguh untuk tambah kebaikan tersebut. Ataupun kadang-kadang ada orang kata kenapa aku ni masih lemah sehingga mudah jatuh atas dosa dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya terjatuh tu mungkin kerana kita yang memilih, kita yang menggerakkan diri kita. Sebab tu kita ni dia panggil ada ikhtiar, tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila ada ikhtiar, kita ni sentiasa ada pilihan di hadapan mata kita. Jadi dari segi hakikat betul memang Allah beri taufik dan hidayah segala-galanya. Tapi yang kita kena faham dari segi sudut syariat. Dari sudut syariat ni pegangan kita lah yang kita kena buat dalam kehidupan kita lah. Jadi hakikat itu memang betul taufik hidayah milik Allah ya. Cuma dari segi syariatnya Allah ajar kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini syariat dia. Allah kata barang siapa yang bersungguh-sungguh menggerakkan diri dia, melawan diri, maksudnya ada motivasi diri, kehendak diri, melangkah, paksa diri dan sebagainya, maka Allah kata lanahdiyannahum, kami akan bantu orang yang bersungguh-sungguh nak kepada kami ni, Allah kata dengan hidayah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita kena faham kebaikan tu tak akan kita dapat dengan percuma. Kalau kita rasa kita kurang kebaikan, kita nak tambah kebaikan mungkin kita nak tambah sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu tak akan datang bergolek macam tu. Macam Abang Zul sebut tadi, kerana kita alhamdulillah dalam iman, dalam Islam kan, yang Allah kurniakan, betul. Tapi nak jaga iman Islam tu kita juga sebenarnya. Sebab tu ada syurga, ada neraka. Sebab pilihan kita. Dia setiap seorang tu bukannya dia boleh baik tu automatik, ataupun diri dia sendiri tu tiba-tiba terbangun sendiri, bangun tahajud tu tangan dia terangkat sendiri, tak ada. Melainkan mujahadah dia. Bila dia kunci jam kan, rasa malam ngantuk, tapi dia lawan juga, bangun juga, diminta pertolongan dengan Allah. Ya Allah, aku nak bangun ni. Contoh gitu kan. Bukannya tiba-tiba dia boleh nak semayang dengan sendiri, tiba-tiba tangan dia bergerak sendiri macam ada hantu masuk dalam badan dia. Kalau begitu, yang tu baru dipanggil kita ni tak ada pilihan kan. Semuanya Allah yang buat kan. Itu baru betul. Tapi bila nak buat baik ni, memang seseorang tu dia sendiri kena buat pilihan dalam diri dia. Dia sendiri kena ada motivasi yang kuat, fikir masa depan dia, akhirat esok macam mana, dan dia punya kebahagiaan hakiki untuk dekat dengan Allah tu sendiri dia kena fikir, dan dia sendiri kena usaha ke atas diri dia sendiri. Jadi bila kita yang bersungguh-sungguh kepada Allah, baru Allah akan beri pertolongan. Dia sebenarnya apa perkara dalam dunia ni, baik nak capai dunia, baik nak capai akhirat, kita tak boleh malas. Ni sikit motivasi lah untuk beri kita kepahaman yang jelas kan. Begitu juga sebaliknya kan. Kenapa aku ni masih lemah dengan dosa, masih jatuh kan.
Kita jangan tanya Allah kenapa Allah tak tolong kita. Mungkin kita yang kurang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa. Allah ni maknanya kita tak perlu nak persoalkan, sebab Allah memang nak kita jadi baik. Kan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau disebut dalam hadis kudusi, Allah kata bila kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Kita tu yang kena mulakan diri kita dulu. Maksudnya kalau kita bersungguh-sungguh ada niat azam nak berubah menjadi lebih baik, nak tambah lagi ibadah kita, nak tambah lagi pahala di akhirat kita, kita fikirkan nasib kita macam mana dan kita buat pilihan perancangan yang terbaik, Allah lebih-lebih lagi akan beri ilham, akan bantu. Jadi kita tak perlu risau tentang kurniaan Allah, sebab Allah ni dia suka kepada kebaikan, dan kita tak perlu risau tentang pertolongan Allah untuk kita tinggalkan dosa dan maksiat. Memang Allah nak kita tinggalkan dosa dan maksiat. Tapi kalau kita kalah, berarti mungkin kesungguhan kita yang kurang, bukan kurniaan Allah. Allah memang nak bagi pada kita. Gitu tuan-tuan ya. Jadi itu sedikit peringatan untuk kita, maknanya untuk faham tentang perkara ini dengan jelas. Sebab ada orang hari ni banyak dia berserah ataupun dia banyak berpegang kepada Allah, tapi diri dia sendiri tak ada usaha, tak ada kesungguhan, maka tak jadi apa-apa sampai bila-bila. Sebab tu saya sebut sikit macam ada seorang anak murid saya tu kan, dia jumpa dengan saya kan, masa tu dia pegang, saya dah sebut dengan tuan-tuan, saya pun tak ingat lah. Cuma saya nak sebut pasal tentang sebenarnya semuanya berada di tangan kita, pilihan tu di tangan kita. Allah beri kita ikhtiar kan. Itu memang realiti hidup kita. Sebab tak ada orang dekat muka bumi ni dia terpaksa ni macam jin masuk dalam badan dia, tiba-tiba dia bergerak ni. Tak ada. Hatta orang buat maksiat pun macam tu. Sebab tu saya sebut dalam kuliah saya tadi kan, dekat Taman Rinting kan, maksudnya orang yang berzina, bukan dia berzina tu dengan tiba-tiba diri dia berjalan sendiri, melainkan semuanya penuh dengan perancangan dia, dengan ilham syaitan. Syaitan ni bagi ilham, dia bagi gambaran kan. Tapi kita yang mengikut, kita yang berusaha, kita yang gerakkan diri kita. Kita yang buat pilihan kepada perkara tersebut kan. Syaitan ni bagi bayangan, idea, akal. Begitu juga kalau kita buat baik, ada malaikat mukarrabin yang akan beri kita idea ataupun memberi kita cadangan macam mana nak buat baik dan sebagainya. Tuan-tuan ya. Jadi lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri taufik hidayah kepada kita. Jadi semuanya bermula dengan diri kita. Tuan-tuan, ada orang kadang-kadang dia pegang, aku ni dah berdoa, kenapa aku tak berubah? Dia salahkan doa. Aku ni dah berdoa, dah berzikir, dah baca Quran, tapi kenapa aku masih tak boleh tinggalkan dosa dan maksiat? Contoh gitu kan. Dia Quran, zikir tu nak bantu kita untuk tinggalkan dosa, tapi kita sendiri kena bersungguh-sungguh untuk tinggalkan dosa. Bukan bila kita rajin berzikir automatik tiba-tiba kita tak nak buat dosa tu. Memang nak buat dosa juga sebenarnya. Mana-mana orang pun, cuma bila dia berzikir, benda tu memberi kekuatan untuk dia punya semangat untuk tinggalkan dosa tu, dia mampu untuk buat. Tapi kena ada kesungguhan diri dia juga. Kok mana-mana pun tak boleh lepaskan usaha ikhtiar dan salahkan zikir, salahkan doa kan, doa. Tapi dia sendiri tak bersungguh-sungguh nak buat, macam mana Allah nak makbulkan doa? Jadi itu perkara yang paling penting yang kita kena jelas dalam hidup kita, tuan-tuan ya. Contoh kawan anak murid saya tu, dia kata, ustaz saya ni mengaji kitab hikam ni 6 tahun lebih dah, dia kata. Tapi kenapa saya masih cenderung nak buat dosa kan? Jadi bukan salah kitab hikam, bukan salah pengajian 6 tahun tu dapat ilmu. Tapi adalah mungkin yang dikena muhasabah kesungguhan diri dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, untuk kesungguhan diri ni tak ada siapa-siapa boleh tolong, melainkan diri kita sendiri sahaja. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun tak akan beri hidayah, melainkan kita sendiri yang cari hidayah tu terlebih dahulu. Mana mungkin seseorang bangun tidur, tiba-tiba dia bangun sendiri nak pergi bangun tahajud, tiba-tiba sendiri berlaku, melainkan dia mesti kena ada pilihan, dia mesti kena ada kesungguhan daripada diri dia, kemudian Allah akan tolong dia. Jadi maksudnya kita dari segi berpegang kepada usaha ikhtiar, kalau kita pegang usaha ikhtiar semata-mata pun tak boleh, sebab memang kita tak mampu nak melakukan apa-apa melainkan dengan taufik hidayah daripada Allah. Dan kalau kita hanya mengharapkan taufik hidayah daripada Allah, kita sendiri tak usaha pun tak jadi apa-apa. Jadi kena bergabung dua tu. Kita sendiri nak pada Allah dan Allah tolong kita, maka jadilah perkara tersebut, insya-Allah. Kalau kita punya usaha ikhtiar tu betul dan kita ada kesungguhan, pasti Allah akan beri, insya-Allah, ya. Jadi kok mana-mana pun kena muhasabah balik kepada diri masing-masing. Sebab tu Allah sebut dalam Quran tu macam tu. Allah kata Allah tidak akan ubah nasib kamu, melainkan kamu sendiri yang kena ada usaha untuk ubah diri kamu masing-masing. Maka tuan-tuan, kita hari ni kita tengok keadaan kita kan, di mana kita punya kekurangan, kelemahan, macam mana nak baiki, yang tu diri kita sendirilah. Mungkin kelemahan dari segi bab dosa, mungkin dari segi kelalaian, ataupun dari segi kita nak menambahkan amal,
mungkin dari segi tahajud ke puasa ke, itu semua adalah daripada kita punya kesungguhan. Bila kita bersungguh, Allah akan bagi, insya-Allah. Maka orang-orang yang jadi wali tu kan, kita kata jadi wali taufik hidayah daripada Allah menyebabkan dia jadi wali. Betul, Allah bagi taufik hidayah, tapi tuan-tuan kena tengok perjalanan dia macam mana. Betapa bersungguh-sungguh jadi bangun setiap malam, berzikir daripada pukul 2 pagi sampai hampir ke subuh kalau ikut Syekh Abdullah cerita kan. Jadi walaupun memang taufik hidayah tu Allah bagi, tapi kalau kita tengok jalan kewalian tu bukan mudah macam tu je. Mereka ni penuh dengan ujian, tapi mereka sabar, mereka bersungguh-sungguh. Nak ceritanya macam mana mereka boleh jadi wali? Mereka boleh jadi wali Allah sebab kesungguhan mereka yang begitu hebat, dan kita sentiasa kalah. Sebab itu kita tidak berada pada keadaan-keadaan dia orang. Keadaan-keadaan mereka wali-wali Allah tu lah. Tentang gitu lah. Jadi yang tu yang kita kena jelas. Dari segi perjalanan hidup kita untuk dunia akhirat, dua-duanya kena pegang macam ni. Kok mana-mana pun semuanya kembali kepada kita punya diri yang mempunyai pilihan, dan kesungguhan itu semuanya bermula daripada diri kita masing-masing. Gitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi lebih hebat, kembalilah pada diri kita, maka buatlah perancangan dan buatlah ataupun bersungguh-sungguhlah untuk mencapai perkara tersebut, maka insya-Allah kita akan dapat dengan pertolongan Allah. Seperti mana yang saya sebut tadi, tak perlu risau tentang kurniaan Allah. Dia memang menanti hamba-hambanya, ataupun Allah memang sifat disukakan kepada kebaikan, seperti mana Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin wa innallaha ma'al muhsinin. Allah suka kepada orang yang nak buat baik, dan Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang nak buat baik. Maka kita tak perlu risau kurniaan Allah. Kita nak buat baik, pasti Allah akan tolong. Takkan Allah tak nak tengok hamba-hamba dia yang nak dekat dengan diri dia, yang nak cari keredaan dia. Walaupun dia uji kita, dia nak tengok kesungguhan kita. Kita punya diri sendiri yang nak pada Allah tu setara mana. Sekarang ni kita tahu dah, kita akan berhadapan dengan akhirat, berhadapan dengan syurga, padang mahsyar kan. Jadi sekarang ni kita sendiri boleh buat pilihan. Kita nak macam mana dalam syurga nanti? Kita nak syurga yang tertinggi ke? Kita nak kita rasa biasa-biasa? Itu semua tadi kita masing-masing. Sebab tu di akhirat esok tak ada orang boleh salahkan Allah. Sebab itu semua melalui kehendak dan pilihan diri dia. Dia yang buat hidup dia macam tu. Kalau dia pilih baik, maka Allah tolong dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia memilih kepada keburukan, mungkin malas ke, tak kisah ke, yang tu adalah kerana kesalahan diri dia yang membiarkan diri dia lalai dan sebagainya. Ini dipanggil motivasi diri dalaman kita. Dan Islam ajar kita macam ni. Sebab tu kalau saya nak kait sikit dengan hijrah Nabi, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kenapa Nabi SAW itu bila dihijrah ke Madinah kan, Nabi nak ke sana tu bukan senang. 25 hari perjalanan kan. Susah payah naik Gua Sur, turun naik, dikejar oleh Suraqah kan, nak bunuh dia dan sebagainya. Dan perjalanan tu terlalu jauh. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Nak ceritanya Allah nak ajar kepada kita yang bahawasanya nak capai sesuatu tu perlu dengan pilihan, usaha, ikhtiar, perancangan. Maksudnya Nabi kalau dia nak pergi hijrah dengan berdoa saja kepada Allah, Allah boleh sampaikan dia. Macam Isra wal Mi'raj kan. Nabi boleh naik burak, tak ada masalah. Tapi Allah nak ajar kepada kita yang bahawasanya hidup kita ni ada pilihan. Dan hidup kita ni perlukan kepada kesungguhan, ataupun perlukan kepada diri kita sendiri yang nakkan kepada perkara kebaikan tersebut. Maka kita tengok Nabi, macam mana Nabi punya hati yang betul-betul kuat nak sampaikan Islam kepada umat, sampai Nabi sanggup maknanya mengorbankan segala-galanya. Itu kesungguhan diri Nabi, itu pilihan diri Nabi. Maka sebab tu Nabi tu layak diangkat darjatnya setinggi-tinggi darjat, kerana pilihan diri dia, kerana dia yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan tu daripada kesedaran dalaman diri Nabi SAW. Bukan maksudnya bila kita faham ya perkara ni tuan-tuan, bukan maksudnya bila Nabi, bila wali dia automatik senang berjalan tu sendiri. Tak, dia pun perlukan kepada usaha, dia pun susah, dia pun melangkahkan diri dia, dia pun bermujahadah, dia pun melawan nafsu, dia pun melawan syaitan juga. Jadi maknanya kita semua kalau bersungguh-sungguh kita akan dapat. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan ada kesedaran perkara ni terlebih dahulu. Sebab ramai orang tak faham perkara ni. Ramai orang salahkan doa, salahkan tu. Sedangkan dia tak nampak kesalahan diri dia yang tak bersungguh-sungguh sebenarnya. Dan dari segi Allah, tak perlu tanya, tak perlu risau. Allah memang banyak sebut dalam Al-Quran. Allah nak kita jadi hamba yang baik. Jadi limpahan Allah akan lebih laju daripada kehendak kita. Kalau kita baru nak berjalan, Allah berlari dah. Dia sebut dalam hadis kudusi tu. Kalau kita datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepada kita sedepa. Maksudnya Allah lebih lagi nak push kita, tolong kita untuk buat baik. Cuma kita sendiri kena mulakan dengan diri kita sendiri kan.
Macam contohlah kan, merokok contoh. Rokok tu haram. Nak jadi ahli tasawuf, nak jadi ahli makrifat, nak jadi ahli hakikat, orang yang kenal Allah kena tinggal semua perkara haram, makruh semua kena tinggal. Jadi kadang-kadang ada orang ditunggu bila dia nak tinggalkan perkara tu kan. Kenapa Allah tak tolong dia ke apa semua kan. Dia takkan jadi. InsyaAllah boleh tinggal kalau dia sendiri ada kekuatan dalaman buat pilihan untuk tinggal. Allah pasti tolongnya. Jadi jangan kita salahkan perkara tu, salahkan perkara ni, salahkan itu, salahkan ini. Akhirnya kita kena balik pada diri kita yang membuat pilihan. Sebab kita sebenarnya yang sentiasa Allah beri di hadapan mata kita ni untuk kita sentiasa ada pilihan A atau B, A atau B. Sebab kita sebenarnya tidak tergagah. Kita bukan hidup ni dalam keadaan terpaksa. Tak ada. Allah tak pernah paksa kita pun. Semuanya atas pilihan kita. Kita buat baik pun itu atas mujahadah kita. Kalau na'udzubillah buat dosa tu, itu atas pilihan kita. Maksudnya, tak ada sesuatu ataupun tak ada makhluk di atas alam ni yang dizalimi oleh Allah, tiba-tiba dibuat maksiat tu tanpa kerelaan dia. Kan? Tanpa perancangan dia. Itu baru boleh sebut Allah zalim. Maknanya kalau kita kata Allah tahu orang ni ahli neraka, betul, Allah tahu dengan ilmu dia, Allah tahu orang ni akan buat begitu begini, Allah tahu. Tapi orang yang buat dosa tu, adakah dia buat dosa tu dengan keterpaksaan, ataupun dia tergagah, ataupun dia tak boleh nak kawal diri dia. Sedangkan kalau kita tengok orang yang buat dosa tu semua kerana pilihan dia, memang dia yang merancang. Tapi dari segi pengetahuan Allah tahu. Tapi maksudnya orang tu sendiri memang dia sendiri yang membuat perkara tersebut sehingga dia terjerumus kepada perkara tersebut. Sebab pilihan dia, kehendak dia, keseronokan dia, maka dia kena mengakulah kelalaian dia. Itu kan gitu. Sebab tu kalau ada orang tiba-tiba buat dosa, kenapa buat dosa? Dia kata takdir Tuhan. Tuan-tuan nak, guru saya lah, bukan saya, guru saya kata sepak muka dia. Tapi tuan-tuan jangan buat lah pula. Sepak muka dia, kita kata ni pun takdir Allah dia pak. Sepak muka awak ni kan. Sebenarnya cakap begitu kurang ajar sebenarnya. Salah kita, salahkan Allah pula. Kita yang buat pilihan kan tuan-tuan. Macam hari ni kita sendiri muhasabah. Kalau kita buat dosa kerana siapa? Bukankah kerana kita yang memang memilih dosa tersebut kan? Kadang-kadang Allah ni sayang kat kita, kalau tuan-tuan perhati ya. Kalau kita kadang-kadang depan TV ke kan, duduk dalam YouTube ke, ataupun kita terlambat semayang kan, ada tak perasaan kita kata, aku ni lambat semayang ni kan, aku ni tak boleh macam ni kan? Ada tak perasaan tu? Ada. Sebenarnya Allah tegur dah kita. Maksudnya Allah nak bimbing orang, tapi kita yang tak apalah, tak apa siapa kita. Dia dah ada nafsu, syaitan. Dia orang ni hasut kita je. Tapi kita yang buat pilihan untuk ambil hasutan ataupun untuk terima perkara tu. Sebab tu di akhirat kelak, syaitan ni dia akan cakap dengan kita perkara. Dia akan sebut apa? Dia kata, fala talumuni walumu anfusakum. Ni dalam neraka esok. Syaitan kata, jangan salahkan aku, tapi salahkan diri kamu. Syaitan kata, inni da'autukum, aku ni hanya menyeru sahaja, fastajabatum li, kamu yang terima aku. Nampak? Syaitan ni akan cakap esok di akhirat kelak kan. Kita salahkan syaitan, kerana kau lah aku malas, kerana kau lah nafsu aku jadi tak beramal ibadat. Nafsu syaitan cakap apa? Aku tak ada kuasa. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku mana ada kuasa nak paksa kamu buat jahat. Aku just hanya bisik je bagi perancangan, tapi kamu terima aku siapa suruh? Kok mana-mana pun balik pada diri kita sendiri. Sebab tu Allah Maha Adil. Allah beri kita semua pilihan. Dan Allah dah beri kita ruang seluas-luasnya, sebesar-besarnya dalam alam ni untuk kita menggapai sebanyak-banyak kebaikan, untuk kita dapat keberuntungan di akhirat kelak. Maka Allah adil dah sekarang ni pada kita. Cuma atas kita. Kita pilihan kita. Kita nak tambah kebaikan ke, nak biar hidup kita ni semakin lalai, itu terpulang. Jadi akhirat esok, maksudnya apa yang kita buat dengan pilihan kita hari ini, itulah yang akan kita dapat. Maka tak ada orang yang esok di akhirat kelak, dia akan kata, kenapa aku tak dapat kebaikan yang banyak, kenapa rugi hidup aku kan. Dia tak boleh salahkan Allah langsung, sebab di atas dunia ni Allah dah beri dia macam-macam taufik hidayah untuk dia buat baik, ataupun dah macam-macam ilmu pengetahuan yang Allah sampaikan dari segi gurunya dan sebagainya. Tapi maksudnya kesungguhan diri. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ada kesedaran macam ni pun sebenarnya taufik hidayah daripada Allah juga. Maksudnya kita faham perkara ni pun ini satu nilai yang sudah, maksudnya satu perkara yang perlu kita bersyukur kan. Sebab kadang-kadang kita tak sedar tu, maksudnya kita tak dapat taufik hidayah tu, tak dapat kesedaran daripada Allah. Kita sedar perkara ni pun alhamdulillah dah cukup baik, dah cukup bagus dah Jadi bila orang yang pegang kepada perkara ni, semuanya dia tahu pilihan diri dia, bila dia terjatuh atas dosa, dia akan salahkan diri dia. Betul lah aku salah kan. Kalau dia kat sekolah contohnya, pentadbir tegur dia, kenapa ustaz, contohlah ustaz datang lambat, contoh, ya saya salah, sebab saya yang buat pilihan. Dia akan cakap tak adalah, oh ini sebab isteri saya gerak saya lambat lah, contohlah kan.
ini tu ini sebagainya. Dia menyalahkan perkara-perkara yang lain, sedangkan semua tu boleh berlaku dengan sebab pilihan dia yang terbaik untuk diri dia lah. Jadi orang yang faham perkara ni, dia akan sentiasa balik pada diri dia dan dia akan muhasabah diri dia, di mana kekurangan dia dan di mana tempat yang perlu dibaiki, di mana tempat dia perlu bersungguh dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan ya. Itu sikit peringatan lah untuk awal mukadimah ni. Tuan-tuan ya. Baik, kita tengok kitab. Tengok kitab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama mana kita ada kesedaran tentang perkara ini, maknanya kita perlu ada kesedaran yang kita ni diberi pilihan oleh Allah dan segala-galanya bermula dengan diri kita buat baik ataupun buat jahat, itu semua pilihan kita, usaha kita dan sebagainya. Jangan salahkan Allah. Kalau kita buat baik, Allah pasti nak tolong kita. Tapi kalau kita buat yang tak baik, Allah tinggalkan kita, Allah biarkan kita dengan syaitan. Itu pilihan kita, perancangan kita. Bahkan dalam kita buat jahat tu pun Allah jaga kita, Allah beri ilham supaya kita rasa bersalah nak buat perkara. Tapi kadang-kadang kita buat juga, tu memang salah kita. Jadi bila kita dah faham perkara usaha ikhtiar ni atas pilihan kita, maka apa usaha ikhtiar yang paling penting untuk kita tumpu dalam kehidupan kita? Ya? Maka usaha ikhtiar yang paling penting untuk kita tumpu dalam kehidupan kita adalah mengejar redha Allah. Itu paling penting ya. Dan menjaga hubungan dengan Allah, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kebahagiaan kita hanya ada bila kita mendapat rahmat dan kedekatan ataupun mendapat kasih sayang Allah. Gitu tuan-tuan dan puan ya. Jadi kita tengok kita punya kitab ya. Yang ketiga kan pusat sebelah pusat sebelah. Yang ketiga dia sebut harus akli. Ni bab hukum akal hari tu kan. Jadi akal kita ni memang telah diprogramkan oleh Allah. Sunnatullahnya akal kita ni memang hardware dia ataupun memang telah disistemkan oleh Allah. Akal kita ni tak dapat tidak, mesti akan menyatakan Allah begitu, begini, dan mesti akan menolak suatu perkara yang tak layak bagi Allah, kerana logik akal kita ni memang telah diprogramkan oleh Allah macam tu. Jadi kita baca kitab ni just nak faham je, oh akal aku macam ni, rupa nak kenal diri je sebenarnya. Benda tu dah ada dalam diri kita. Cuma kita nak tahu, oh rupanya akal aku ni Allah programkan ada 3 sifatnya. Dari segi hukum tauhid lah. Jadi bukan bila belajar kitab ni kita baru nak buat, baru nak create ataupun baru nak cuba-cuba. Memang benda tu dah ada dah. Cuma kita nak zahirkan, nak amalkan sajalah. Macam tuan-tuan makan nasi, minum air, itu memang fitrah kita. Bukannya kita orang kata baru-baru nak belajar dah. Memang kita punya tubuh badan ni memang fitrahnya nasi lah. Nasi, roti, kita bukan makan rumput macam lambu apa semua tu kan. Jadi memang Allah dah sistemkan badan kita macam tu, akal kita macam tu. Jadi tak perlu kita nak buat-buat ke, memang dah ada benda tu, dia akan zahir sahaja. So kita cuma nak kenal diri kita sahaja. Oh rupanya diri kita ni macam tu. Itu Dan apa yang Allah telah programkan kepada akal kita ni, yang Allah telah letakkan adalah yang ketiga disebut harus akli. Harus akli ni maksudnya akal kita ni boleh menerima dari segi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sama ada Allah nak buat sesuatu ataupun Allah nak meninggalkan sesuatu, yang tu harus sahaja pada akal kita. Gitu tuan-tuan ya. Cuma gini, ada orang kadang-kadang akal dia dah pening. Akal dia dah mungkin bermasalah sebab apa? Dosa. Mungkin dia dah banyak dosa dan sebagainya. Hilang dia punya fitrah kebaikan akal tu sampai dia tak percaya kewujudan Allah. Maksudnya akal tu asalnya fitrahnya tak macam tu, tapi oleh kerana dosa yang menebal menyebabkan akal tadi hilang cahayanya, hilang sifat kebaikannya. Orang macam ni dia belajar tauhid, dia kena paksa akal dia untuk kembali kepada fitrah. Contohnya kalau seseorang tu tiba-tiba dia ragu-ragu dengan pertolongan Allah kan, dengan sifat-sifat Tuhan. Padahal kalau ikut semula jadi akal tu fitrahnya, akal tu dia pasti yakin dengan Tuhan. Dia takkan ragu-ragu dan sebagainya, tapi mungkin sebab waswas syaitan dengan sebab dosa yang menutupi akal jadi ragu-ragu. Bila mengaji tauhid, keraguan tu mesti ditolak dengan ilmu. Mesti ditolak dengan paksa. Kalau datang ragu-ragu, tak, aku mengaji dengan Ustaz Isyam, mengaji dengan pengajian tauhid, wajib aku kena kata Allah ni maha berkuasa. Tak boleh ragu-ragu, maka kena tolak. Kena tolak perkara-perkara yang bukan-bukan ni dengan ilmu lah. Tapi bagi orang yang alhamdulillah mungkin akalnya sejahtera ataupun bersih hatinya, tak ada dosa, maka fitrah akalnya akan automatik akan mengajar dia untuk faham perkara ni dengan mudah. Tak perlu nak paksa-paksa, memang keluar automatik, keluar macam tu lah. Idea ataupun akal itu punya sifat mewajibkan apa yang wajib bagi Allah, memustahilkan apa mustahil bagi Allah, tu mudah bagi diri dia sebab akal dia sejahtera, tak ada masalah. Itu tuan-tuan ya. Jadi
disebut oleh mengenai harus akli ni apa dia tuan-tuan? Iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya. Yang wajib tadi maksudnya, wajib akli ni maksudnya kita tak boleh terima perkara tu tak ada pada Allah, mesti kena ada. Contohnya Allah Maha mendengar. Dari segi sudut akal kita akan rasa mustahil Allah ni pekak. Kalau Allah pekak, macam mana dari segi bab doa, Allah sebut berdoalah kamu kepada aku akan mustajabkan. Allah minta kita semayang, bermunajat, baca Quran kan. Jadi mustahil Allah ni tidak mendengar, sedangkan Allah berkata-kata dengan nabi-nabi dia dan sebagainya. Itu satu perkara yang tak boleh diterima akal. Contohnya orang yang pekak tiba-tiba dia faham cakap kita, pelik tu. Nanti akal kita tak boleh terima. 1 tambah 1 10. Pelik tu. Macam mana 1 tambah 10 kan? Kok mana-mana 1 sama mesti 2. Mesti 2. Tak 3, tak 4. Kan? Itu dari segi sudut adat kebiasaan pun akal kita dah disetkan macam tu. Allah set dah benda tu. Siapa yang buat perkara ni? Semua Allah lah. Maksudnya, kalau ada orang sepakar-pakar di atas alam ni sebut 1 tambah 1 3. Tak boleh ya? Cannot brain apa dia? Tak boleh. Mana boleh 1 tambah 1 3? Mesti 2. 3 2 tambah 1 3. Jadi dengan Allah pun macam tu lah. Tuan-tuan ya. Itu dari segi sistem ilmu. Dengan Allah pun dari segi dia punya hakikat zat dia macam itulah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni ada yang memang mesti ada pada Allah, dan ada perkara yang mustahil. Mana mungkin Allah pekak, mana mungkin Allah lemah. Perkara tu maknanya akal kita pegang macam tu. Tak lari dah akal kita, yakinlah macam tu. Tapi kalau mari keraguan tu dan sebagainya, itu syaitan, kena tepihlah. Kena tepih tuan-tuan dan puan ya. Dan satu lagi yang akal kita ni maksudnya hubungan kita dengan Allah dari segi kita beriktikad, dari segi kita memahami kurniaan-kurniaan Allah, dari segi wajib dan mustahil tadi yang sebelum ni tuan-tuan, yang tu berkaitan dengan zat dia, berkaitan dengan sifat dia, berkaitan dengan diri dia. Adapun perkara harus ni tuan-tuan, ini berkaitan dengan kurniaan dia. Beza tuan-tuan ni, berbeza. Yang wajib, yang mustahil tu berkaitan dengan diri zat Allah, sifat dia, nama dia, kekuasaan dia lah, sifat dan nama dia lah. Kan? Dia pun dari segi harus ni yang kita belajar sekarang ni pada malam ni, yang ni adalah dari segi kurniaan dia kepada makhluk-makhluk dia. So maknanya yang harus ni berkaitan Allah dengan makhluk dia. Gitu kan ya. Jadi dari segi harus ni maksudnya akal kita dari segi rasionalnya, dari segi tabiatnya kita memang faham, boleh terima yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dari segi kekuatan kebesaran dia, dia layak nak bagi sesuatu kepada hamba dia ataupun dia tidak memberikan sesuatu kepada hamba dia. Dah kenapa dia kuasa? Dan dia yang menjadikan alam ni. Ini harus bagi Allah. Harus ni maksudnya Allah boleh buat sesuatu tu ada. Apa sesuatu yang ada tu untuk kita lah. Rezeki contohnya. Allah nak bagi rezeki kita kaya. Itu harus bagi Allah. Dan Allah nak buat seseorang tu miskin. Itu juga harus bagi Allah. Maksudnya perkara tu bukan wajib bagi Allah. Bukan mustahil bagi Allah. Ini harus bagi Allah. Ini kaitan Allah dengan sekalian makhluk. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail lagi. Kita baca dulu kitab kita ni tuan-tuan ya. Diterima akal adanya dan tiadanya. Itu kurungan boleh buat. Adanya dan tiadanya. Saya payah ada kitab ni. Kusak sebelah ya. Perkara yang terima akal sama ada atau tiada. Itu dia punya apa ni? Dia punya main lah. Dia punya dari segi akal ni harus ni maksudnya adanya atau tiada. Itu yang paling penting ya. Dengan jalan berganti-ganti. Ni syarah dia. Ni bayan dia. Maksudnya Allah ni dia buat sesuatu tu ada atau tiada berterusan, berganti-ganti. Kadang-kadang Allah buat orang ni ada anak, kemudian Allah buat orang lain tak ada anak pula. Kemudian Allah buat orang lain pula ada anak balik. Jadi berganti-ganti. Itu hak Allah. Itu hak dia. Dan nanti kita akan syarah lebih dalam lagi tuan-tuan ya. Maka hakikatnya dalam kitab sebut boleh menerima ada dan tiada. Tadi sama yang tadi lah. Tadi sama dengan tadi lah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dari segi hakikatnya, Allah Subhanahu Wa Taala dari segi hakikatnya apa? Hakikat akal. Kita ya. Dari segi hakikat akal kita boleh terima yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh menjadikan sesuatu ataupun tidak menjadikan sesuatu. Seperti keadaan seseorang itu ada kalanya boleh ia bergerak dan ada kalanya boleh dia diam. Dan benda tu berulang-ulang. Kalau kita diam, maka tak bergerak lah. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan bergerak dan diam tu? Orang kata sekali, boleh tak? Maknanya, orang tu diam pun tak, gerak pun tak. Macam mana tu? Mana boleh? Tuan-tuan, dia tak boleh. Kalau seseorang tu diam, automatik dia tak bergerak. Ni akal ni, mantik ni. Ni dipanggil ilmu mantik. Nak bagi akal tuan-tuan ni berpusing malam ni tuan-tuan. Jadi, bila sesuatu tu
diam, maka tak bergerak. Contoh saya diam. Tak bergerak tu. Tapi bila saya bergerak, tak diam lah. Dia tak boleh diam bergerak tu sekali, mana maunya. Orang yang hidup, dia mesti tak mati. Tapi kalau dah mati, tak hidup lah. Dia mana boleh mati hidup sekali. Tak boleh. Jadi maksudnya, benda tu harus bagi Allah menjadikan semua perkara tu. Baik, kita syarah. Baik. Dari segi hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikat dari segi dia punya kemutlakan kuasa dia, katanya ni nak kenal zat Tuhan lah. Allah ni nak jadikan kita semua pun tak wajib semua ni. Satu saya nak sebut poin pertama. Poin pertama tuan-tuan kena catat, tuan-tuan kena jelas. Tak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah untuk kejadian makhluk ni, tak ada. Maksudnya tak ada sesuatu pun yang Allah ni wajib untuk menjadikan apa-apa kepada makhluk dia, tak ada. Wajib menjadikan rezeki ke, kaya ke, miskin ke, tinggi ke, pendek ke, cantik ke, tak cantik. Tak ada sesuatu pun yang di sisi Allah tu wajib kepada makhluk-makhluk dia, tak ada. Yang wajib tu hanya pada sifat-sifat dia lah. Sifat dia, nama dia, sebagainya, itu zat dia. Adapun dia dengan makhluk, tak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah untuk sekalian makhluknya. Sebab tu golongan Mu'tazilah ni sesat. Tak boleh terima dia punya pengajian akidah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah berpegang bahawasanya Allah wajib masukkan orang yang buat baik dalam syurga, dan Allah wajib masukkan orang yang buat jahat dalam neraka. Ahli sunnah wal jamaah tak kata macam tu. Kalau kita kata Allah ni wajib, maksudnya seolah-olah kita lah yang berkuasa, kita mewajibkan Allah. Tapi kalau kita fikir dari segi keadaan kita makhluk, kalau kita kata kita mewajibkan Allah sekalipun, katalah kita kata, okey, Allah, katalah macam tu lah, katakanlah, ni contoh je. Allah, engkau wajib masukkan kami ni yang baik ke dalam syurga. Katalah Allah tak masukkan dalam syurga, kita nak buat apa pada Allah? Kita ada kuasa? Tak boleh juga, tak ada kuasa kat kita. Jadi memang tak ada yang wajib bagi Allah. Sebab kalau Allah buat sebaliknya pun, kita tak boleh buat apa-apa juga. Sebab kita hamba. Bahkan kita tak ada kuasa langsung. Kilat, petir, bumi ni kan. Gempa bumi kan semua kuasa Allah. Kita nak buat petir, nak buat lalat pun tak boleh. Apatah lagi kita nak melawan Allah dengan kita kata ada kuasa yang lebih besar daripada Allah. Memang mustahil lah perkara tu. Jadi tuan-tuan, begini saya nak sebut. Dari segi Allah dengan kita, tak ada sesuatu pun yang wajib yang mesti Allah kena tunaikan untuk kita sebagai makhluk. Tak ada. Semua harus saja bagi Allah. Itu yang pertama, poin. Yang kedua, begitu juga tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk kita. Sama juga. Maksudnya kita tak boleh kata, Allah jangan buat saya ni miskin contohnya. Mesti perkara tu mustahil di sisi Allah. Tak boleh juga. Harus bagi Allah nak buat kita kaya atau miskin. Tak wajib, tak mustahil. Allah boleh buat. Ni. Hari ni kita tengok banyak perkara-perkara yang pelik-pelik. Tak mustahil Allah buat. Tangan Nabi keluar air. Boleh. Kan? Kita tengok mustahil lah dari segi adat. Kita punya kemanusiaan macam mana tangan kita tak ada saluran air kan. Tapi Nabi Allah beri mukjizat keluar air tak tangan dia. Dan Nabi diberi mukjizat oleh Allah bulan turun ke bumi. Nabi panggil bulan ni bila orang kaum musyrikin Mekah kan. Cabar Nabi. Dia kata kalau betul lah kamu ni Nabi Rasulullah, turunkan bulan tu ke Kaabah ni kan. Kalau bulan tu turun, kami akan Islam. Kan? Jadi Nabi ni memang nakkan orang musyrikin Mekah ni percayakan dia tu adalah Rasulullah. Dan Nabi nak orang musyrikin Mekah ni maksudnya mereka ni beriman kepada Nabi SAW. Sebab Nabi berdakwah ikhlas. Nabi nak semua orang jadi baik. Dan kita kadang-kadang tengok orang jadi baik, kita jealous. Kita nak biar kita seorang je nampak baik. Orang kaki-kaki masjid kadang-kadang kan. Tengok orang semayang sunat, dia jealous. Allah, ada orang semayang sunat lebih lama daripada aku. Jadi akhirnya dia semayang sunat nak berlawan dengan orang. Nak tunjuk dia lagi hebat ibadat. Ada benda-benda macam ni berlaku kan. Dan kadang-kadang ni nak tunjuk siapa paling baik. Tunjuk dengan orang. Bukan kerana Allah. Bahkan kalau ada orang jadi baik, dia tak seronok. Dia nak biar orang tu jadi jahat. Dia seorang je nampak baik. Kan? Tapi Nabi tak. Nabi nak apa yang Nabi dapat kebaikan tu, Nabi nak orang lain juga dapat baik macam Nabi. Bahkan Nabi akan gembira bila sahabat-sahabat semakin baik, makin Nabi tumpang gembira. Kita sepatutnya, dan kita selama Islam macam tu. Tengok kawan kita jadi baik, Alhamdulillah, boleh kita tumpang kebaikan dia. Kalau kita sebelum ni memang yang paling hebat dalam ibadah kita dalam surau, dalam masjid, tiba kawan kita yang sebelum ni taklah sehebat mana ibadah dia. Entah macam mana Allah uji kat dia tu, tiba-tiba hebat ibadah dia. Kita tumpang seronok, tumpang suka. Bukan, ada orang macam lawan aku ni. Sebelum ni orang kata akulah Pak Haji yang soleh, Pak Haji yang taat kan. Tiba ada orang boleh lawan aku, tak syok macam ni. Bukan macam tu. Kita
Jadi tuan-tuan, maknanya Nabi SAW ni diberikan oleh Allah kurniaan turun bulan tu sampai ke atas Kaabah. Nabi belah bulan tu. Kan, bila dah terbelah kan, ingat-ingatnya orang kaum musyrikin ni nak beriman lah. Tuan-tuan nak. Maka ni dah tipu daya syaitan. Maka kaum musyrikin kata apa? Wahai Muhammad, hari ni jelaslah kepada kami kamu ni benar-benar ada sihir. Ke situ pula. Tuan-tuan ingat tengok Nabi ni betul-betul tunjukkan mukjizat dia, mereka nak beriman, rupanya dia kona pula. Selama hari ni orang kata, wahai Muhammad, kamu ni apa, tukang sihir ataupun bomoh kan, kahin, disebut dalam Quran gitu kan. Wa ma anta bikahin. Allah jawab balik, Allah kata, wahai Muhammad, kamu bukan bomoh dan sebagainya kan. Allah jawab balik dakwaan-dakwaan ataupun tuduhan-tuduhan orang kaum musyrikin Mekah yang tuduh Nabi ni sebagai bomoh dan sebagainya. Jadi sebelum ni mereka tuduh Nabi macam-macam sebab ada mukjizat-mukjizat kan. Mereka tengok bulan turun atas bumi Mekah tu, atas Kaabah tu, lagilah mereka menyatakan Nabi ni betul-betul seorang yang yang bomoh, sihir dan sebagainya. Mereka tak beriman kan. Itu perkara tu tak mustahil Allah boleh buat. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, tak ada yang mustahil, tak ada yang wajib bagi Allah. Allah harus nak kurniakan kepada kita dengan rahmat kasih sayang dia. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Jadi saya nak sebut yang pertama, kejadian sekalian alam ni pun tak wajib Allah cipta. Itu tuan-tuan kena tahu. Ketika mana Allah bersendirian, bila kita sebut Allah bersendirian ni macam mana? Maksudnya, ketika mana Allah benar-benar bersendirian esa. Allah ni kalau boleh jangan sebut satu. Satu ni kurang tepat. Sebab bila kita sebut satu tuan-tuan, dia mungkin ada dua. Dan dia mungkin ada kosong. Dia mungkin ada separuh satu, setengah satu kan. Tapi esa tak ada. Jawapan paling tepat untuk Allah ni esa. Tuan-tuan ya. Jadi ketika mana Allah esa bersendirian, dia bersendirian dengan zat dia, masa keadaan itu tuan-tuan tak ada sesuatu di sisi Allah, tak ada malaikat, tak ada masa, tak ada ruang, tak ada tempat, tak ada kejadian apa-apa makhluk, tak ada. Keesaan dia bersendirian sahaja. Macam mana keadaan tu wallahu alam lah, sebab kita maksudnya kita tak boleh nak sebut tentang zat Allah tu macam mana. Maksudnya tidak ada ruang, tidak ada udara, tidak ada tempat, tidak ada bumi, tidak ada langit, bersendirian esa dia, semata-mata keesaan dia. Macam mana kewujudan dia? Wallahu a'lam. Sebab kewujudan Allah ni tak ada akal yang boleh jangkau, boleh fikir. Keadaan Allah ni tak ada mulut boleh sebut. Ya? Sebab tu kita tak boleh kata Allah di langit, semua tak boleh. Ya? Sebab Allah ni dia maksudnya maha kaya daripada alam yang ada padanya. Sebelum ada alam, dia sudah bersendirian keesaan dia. Maka Allah jadikan kita ni bukan wajib. Kalau Allah tak buat kita pun tak ada apa-apa. Maka Allah buat bumi yang seluas luas ni kan, dengan planet-planet yang lain, ada 9 planet Pluto, Marikh, dengan alam cakrawala yang sangat besar, sangat hebat ni. Allah buat ni harus je bagi Allah. Itu kan, ya. Allah buat syurga, buat neraka harus bagi Allah. Allah boleh buat kita makhluk dia tanpa ada syurga, tanpa neraka, boleh. Itu semua maknanya harus di sisi Allah. Pendek cerita, keadaan makhluk ni semua, kejadian ni harus sahaja bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah. Itu dari segi memahami hukum akal yang harus di sisi Allah SWT. Tuan-tuan baik ya. Jadi kalau orang tanya kita, tuan-tuan nak, kenapa Allah buat kita? Baik, saya nak kait sikit dengan ilmu hakikat makrifat ni. Tapi ini saya nak kait ni hakikat makrifat yang sesat. Bukan hakikat makrifat yang betul. Ya. Kalau kita tengok banyak ilmu-ilmu hakikat makrifat ni, mereka sebut tuan-tuan nak, Allah jadikan kita ni adalah kerana untuk kita tentang perkara ni betul. Yang ni tak salah. Cuma saya nak sebut pengamalan penghayatan tu yang salah. Okey. Banyak ilmu-ilmu hakikat makrifat ni dia akan sebut Allah tujuan dia menjadikan sekalian makhluk untuk mengenal dia. Okey, untuk mengenal dia. Maksudnya kalau ada makhluk, dapatlah Allah tu dikenali kan. Ada manusia, maka manusia dapatlah mengenal Allah. Kalau tak ada makhluk, siapa nak kenal Tuhan? Dia kan maha perkasa, maha kaya. Siapa nak rasa kekuasaan dia? Ataupun siapa nak merasai kekayaan dia, nikmat yang maha hebat yang ada pada Allah, kalau tak ada makhluk yang nak merasa perkara tersebut. Ya. Jadi oleh kerana Allah ni memiliki dengan sifat-sifat kesempurnaan, Allah nak share. Begitulah lebih kurang bahasanya. Allah nak beri perkara tu kepada makhluk dia supaya ada ciptaan dia yang merasai kebaikan dia, nikmat dia. Maka Allah buat syurga, bidadari. Ya. Kita hari ni tuan-tuan nak, tak payah pergi kat syurga lah, dunia saja cukup. Kan tanda hari ni makanan Allah kan, macam-macam jenis makanan yang kalau kita rasa lazatnya, sangat-sangat lazat tuan-tuan nak. Baik, kelazatan tu siapa yang cipta? Allah.
Bukannya makanan tu dia makhluk je. Siapa yang cipta ramuan ilmu makanan tu? Allah juga. Jadi maksudnya semua itu kenyataan ilmu Allah di atas bumi yang sekarang ni baru dekat dunia, belum akhirat esok. Bayangkan kalau saya sebenarnya tuan-tuan tak reti sangat nak cerita bab ni sebab saya kurang explore sikit bab makanan sedap-sedap ni. Kan? Kita orang kampung kan, makan ikan goreng gitu je lah. Tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan yang pernah makan makanan yang mungkin mahal-mahal, yang sedap-sedap, tuan-tuan cuba rasa nikmat tersebut dan cuba kenal Allah dengan perkara-perkara tersebut. Kalau tuan-tuan nak pergi makan sedap-sedap, untuk mengenal kepada nikmat Allah tak ada masalah. Boleh. Perkara tu baik. Dia tuan-tuan berjalan kan, melancong, tengok di alam muka bumi ni tu perkara tu disuruh ni Allah. Tuan-tuan ada duit, pergilah. Tengok bagaimana bumi ni Allah latarkan, Allah sediakan tempat-tempat menjadi pengajaran tuan-tuan ya. Termasuklah makanan tuan-tuan ya. Dia nak sebut, sebenarnya Allah buat semua perkara tu untuk kita merasai kebaikan, kenikmatan yang ada pada diri Allah yang maha sempurna supaya perkara tu dapat diberikan kepada makhluk. Kalau tak ada makhluk, tak ada siapa-siapalah yang nak merasai kebesaran Allah ataupun kesempurnaan Tuhan itu. Bersendirian kan, esa kan? Gitu tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan bila tuan-tuan dapat rasa makanan-makanan yang sedap-sedap apa semua tu tuan-tuan, itu kerana Allah menzahirkan kehebatan diri dia melalui makanan-makanan tu dari segi ilmu dan sebagainya. Kita hamba ni, kita ada maka kita dapat rasalah perkara tersebut. Kalau kita tak ada, macam mana kita nak mengecapi nikmat-nikmat tersebut? Jadi tuan-tuan esok kalau insya-Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, kita semua dalam syurga esok insya-Allah, tuan-tuan akan rasa beruntung sangat Allah cipta tuan-tuan. Bila tuan-tuan dalam syurga ni macam mana tuan-tuan? Nikmat je. Kan? Syurga ni tak ada kata berak, kencing, busuk-busuk, tak ada. Semua nikmat je. Makan, minum, sedap-sedap semua je. Mahligai besar-besar kan, yakut, marjannya kan. Bukannya bangunannya daripada kayu, daripada simen ni, bukan. Bangunannya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu maksudnya yakut wal marjan ni, dia punya bangunan-bangunan daripada permata-permata. Tuan-tuan bayangkanlah bagaimana indahnya mahligai syurga tu kan. Kita mahligai hari ni hebat macam mana pun bukan daripada emas pun. Ini bukan emas, yakut. Maksudnya yakut ni adalah maknanya inilah permata lah tuan-tuan ni, permata bekal-bekal yang inilah, yang indah-indah tu lah tuan-tuan ya, yang berkelip-kelip tu apa semua tuan-tuan ya. Bahkan itu perkara dalam syurga. Jadi tuan-tuan masuk syurga nanti nikmatnya sentiasa nikmat sahaja. Makan sedap, bukan sedap macam kat dunia ni tuan-tuan ya. Bahkan disebut oleh Nabi SAW betapa hebatnya makanan dalam syurga. Ada orang kata Nabi SAW dia masuk syurga kan, dia makan dekat makanan syurga tu 40 tahun dia duduk makan benda tu je. Ralik dia. Kan? Dia lupa kat depan tu banyak lagi nikmat yang dia belum kecapi. Sampai malaikat kata, malaikat jumpa dia, wahai hamba, kenapa duduk kat sini lagi? Bukankah depan sana banyak lagi sungai, ada buah macam-macam? Dia duduk ralik makan. Dia makan satu tempat ni makan sampai 40 tahun sebab nikmatnya. Tu boleh bayang macam mana hebatnya nikmat makanan tu. Boleh cerita nikmat makanan tu kan. Belum cerita nikmat buah-buahan, apa benda-benda yang lain-lain lah. Perkara-perkara yang Allah sediakan dalam syurga ya. Jadi bila kita seronok dalam syurga ni, terlalu sangat-sangat seronok, gembira sepanjang masa, tak ada perkataan-perkataan yang buruk-buruk, tak ada resah-resah, tak ada masalah, tak ada apa-apa dah. Pendek cerita, setiap saat ni seronok je. Seronok. Makan. Tak ada berak, tak ada kencing. Ada keluarga yang harmonis, seronok main buai setiap hari, pergi pasar, seronok je. Istilah syurga ni tak ada yang menduka ceritakan langsung. Tak ada langsung. Gembira je. Berapa lama tu kan? Juta tahun? Bukan. 2 juta tahun? Bukan. 1 trilion tahun? Bukan. Selama-lamanya. Tu bila tu? Syurga esok. Dan tuan-tuan bayangkan, keseronokan kita kat sana tu mengecapi nikmat tu Allah bagi tau. Kalau Allah tak buat alam, Allah tak buat syurga, Allah tak buat nikmat-nikmat tu, kita nak rasa macam mana benda-benda tu? Maka Allah buat. Dan Allah buat kita ada. Kita rasa, ya Allah bersyukurnya kau buat aku daripada tak ada kepada ada. Di situ kita akan benar-benar kenal nikmatul ijad. Nikmatul ijad ni apa? Nikmat Allah buat kita daripada tak ada kepada ada. Bukan mak ayah kita buat kita. Mak ayah kita ni kantung je. Ataupun sebagai sebab musabab, sebagai jalan adat je. Tapi hakikatnya Allah lah yang mengadakan kita daripada tak ada, kosong, tiba-tiba ada bentuk badannya. Allah yang buat dengan daging, dengan roh, dengan tulang. Itu Allah sebut dalam surah An-Nur kan. Tsumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan wa khalaqana al-mudghata 'idhama. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita kadang-kadang rasa, kenapa lah aku dijadikan? Kan? Kena uji macam tu, uji macam ni. Sebab kita belum diberi syurga, balasan yang tak pernah lagi kita akan rasa
susah dan sebagainya. Nikmat yang sangat-sangat seronok, masa tu kita akan rasa bersyukur sebab kita ada kat dunia ni. Kalau lah aku tak ada, aku tak kenal bidadari macam ni. Bagi orang lelaki lah. Kalau aku ni tak ada, Hisham ni tak ada, aku tak rasa buah anggur dalam syurga ni. Tentang kita. Jadi itu semua saya nak kaitkan apa? Saya nak kaitkan Allah ni asalnya bersendirian. Dan dia buat semua ni, makhluk-makhluk ni harus bagi Allah kerana rahmat dia. Kerana dia nak, istilah kita lah, istilah bahasanya share. Nak bagi kita merasai kebaikan ataupun kehebatan diri dia, maka Allah buat kita dengan sifat keharusan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tentang itu. Jadi tuan-tuan, ingatlah syurga dia esok. Saya cerita tu sebenarnya nak beri semangat pada tuan-tuan, buat pilihan, buat yang terbaik untuk dapatkan syurga. Tak ada masalah. Di samping kita nak mencari keredaan Allah, dia gini saya nak sebut sikit gini. Ini saya nak perjelaskan. Maksudnya kalau kita mengaji tasawuf kan, kita mengaji tasawuf, kita memang dari segi hakikatnya kita beramal ibadat bukan nak syurga, betul. Begini saya nak bagi faham sikit. Kita beramal ibadat untuk apa tuan-tuan? Untuk rahmatkan sayang daripada kita. Sebab apa? Sebab kita nak raih pandangan dia. Kita nak direba kita. Perkara ni memang dituntut dalam Quran. Allah sebut, kata Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu batira amradatillah. Di kalangan manusia itu ada orang yang Allah sebut dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah. Jadi memang mencari keredaan Allah itulah perkara utama yang kita nak kejar dalam kehidupan kita kat dunia. Sebab akhirat esok tuan-tuan, dua je keadaan. Orang yang Allah reda belah kanan, orang yang Allah benci belah kiri. Baik. Jadi walaupun masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Kena faham perkara ni tuan-tuan ya. Memang betul masuk syurga bukan sebab amalan kita dengan rahmat Allah. Rahmat ni maksudnya kasih sayang Allah. Tapi tuan-tuan kena faham, sebelum tu masuk juga dengan rahmat Allah, masuk neraka dengan kemurkaan Allah. Allah murka kepada seseorang walaupun dosa dia sikit pun, tapi kalau dan Allah murka, masuk neraka. Contohnya macam orang yang menzalimi binatang kan. Allah marah seorang perempuan yang tahajudnya setiap malam tak henti-henti. Bahkan ada kisah yang Nabi sebut juga, macam mana sahabat cerita seorang perempuan yang menyakitkan hati jiran. Ni sahabat tanya Rasulullah, kan sakitkan hati jiran, dia perangai dia tapi dia bangun malam, kata sahabat kan. Perempuan ni bangun malam, dia puasa siang hari. Begitu juga kes yang lain, ada seorang perempuan dia menyeksa kucing kan, dia tak bagi makan sampai kucing tu mati. Atas asbab dosa tu Allah murka, masuk neraka. Nabi sebut orang ni ahli neraka walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa. Jadi sebenarnya apa yang Nabi nak ajar kepada kita ni tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kalaulah betul orang perempuan tadi sembahyang dia betul-betul tulus ikhlas kepada Allah, kalau betul-betul lah dia punya puasa ni puasa yang benar-benar nak cari keredaan Allah, sudah pasti puasa dia akan jadi junnah. Kan Nabi sebut as-siyamu junnah. Siam adalah perisai untuk orang tu buat dosa kan. Jadi macam mana perempuan ni boleh menyakitkan hati jiran sedangkan dia puasa, sedangkan dia bangun malam. So maksudnya ada something pada ibadah dia menyebabkan dia tak boleh nak tinggalkan dosa walaupun dia melakukan ibadah. Maka ibadah dia tak menjadi benteng. Makanya mungkin ibadah dia tak diterima oleh Allah. Maka sebab tu dia masuk neraka kan. Kalau ada orang kadang-kadang tak faham hadis ni, petikai. Takkan amal banyak tiba-tiba masuk neraka Ustaz. Takkan amal puasa bangun malam sebab mengata jiran masuk neraka. Kalau timbang amal, mungkin maksudnya amal dia punya kejahatan mengata jiran tu sikit ataupun menyeksa kucing tu sikit. Tapi semayang dia kan banyak. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di sebalik daripada perbuatan orang itu, kalau semayang dia Allah terima, dia tak akan mengata jiran. Itu yang betul. Jadi maksudnya walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, mungkin semayang puasa dia tak terima oleh Allah, menyebabkan puasa dan semayang tak mencegah mulut dia untuk berani mengata bukan-bukan pada orang lain. So sembahyang tak diterima oleh Allah. Mungkin tak khusyuk, mungkin ada rasa sombong, mungkin ada rasa ujub, menyebabkan sembahyang ni tak membantras diri dia buat dosa. Menyebabkan dia tak dibantras dengan amal ibadat tu untuk dia tidak menyeksa haiwan, kucing dan sebagainya. Dia tak ada hati nurani kan. Sebab tu dia masuk neraka. Mungkin amal dia ada tapi kalau timbang kosong. Jadi dosa dia menyebabkan dia masuk neraka. Jadi masuk neraka kerana kemurkaan Allah. Dosa-dosa juga, tapi kalau dan Allah murka sikit pun masuk neraka. Dan masuk syurga kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah. Baik, betul tuan-tuan ya. Tapi persoalan ni macam mana kita nak raih kasih sayang Allah dan dapat rahmat ni dengan ibadah. Allah buat syariat ni sebagai jalan untuk kita dekat dengan dia dan meraih pandangan dia. Sebab tu ibadah ni tuan-tuan kena faham, fokus ibadah adalah hati. Saya nak sebut panjang ni tuan-tuan ni, saya nak sebut, saya lajukanlah tuan-tuan ni. Ramai orang ibadah tak fokus pada hati, itu masalah. Dia tak memahami hakikat ibadah tu untuk ke mana.
Ibadah ni bukan hakikatnya untuk pahala. Hakikat ibadah ni bukan untuk syurga. Hakikat ibadah ni untuk membersihkan hati. Untuk bagi hati tu semakin bersinar sebab di situ jatuh pandangan Allah. Tuan-tuan jangan sibukkan ibadah untuk syurga. Sibukkan ibadah untuk pandangan Allah. Nanti syurga akan datang. Yang tu tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan jangan sibuk minta kepada Allah, ya Allah tolong aku, kurniakan aku. Tuan-tuan sibuk baiki hubungan dengan Allah. Hajat tuan-tuan akan Allah tolong walaupun tuan-tuan tak angkat tangan sekalipun. Sebab tu yang paling penting, jaga pandangan Allah terlebih dahulu. Tentang syurga, tentang kehidupan kita, Allah akan tolong bila kita betul dengan dia. Ikhlas dengan dia. Itu ya. Yang tu nak kena belajar semua tuan-tuan. Kena belajar. Maksudnya kita ibadat pun kena belajar hakikat tujuannya untuk apa dan sebagainya tuan-tuan. Jadi saya sebut sikit. Ibadat ni ingat. Fokus ibadat ni nak cari rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Dan kemudian hakikat ibadat ni untuk hati kita, untuk menghidupkan roh kita yang sentiasa Allah pandang kat situ. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berbahagialah bagi orang yang sedang sibuk bersihkan hati. Bersihkan hati jalan mana? Jalan semayang, jalan zikir, jalan Quran, jalan sedekah. Tapi ramai orang semayang tak bersih hati sebab dia semayang hati tak hidup. Hati dia lalai, maka semayang dia tak memberi kesan apa-apa. 10 tahun, 20 tahun. Maka sebab tu semayang, tapi hati minta maaf sebut, mulutnya tak selamat daripada mengatur orang. Ataupun pemikiran dia tak selamat daripada bersangka buruk dengan orang lain. Hatinya tak selamat daripada suka marah dekat orang. Tapi dia semayang. Jadi sebab tak faham hakikat semayang tu nak bawa ke mana. Maka tuan-tuan semayang, nak bawa semayang tu ke mana? Ke hati. Bagi sebab hati tu yang dipandang oleh Allah. Allah nak tengok sebanyak mana kepunyaan ibadah kita yang semakin banyak menyinarkan hati. Di situlah Allah pandang. Bila kita fokus kat situ, tuan-tuan, barulah ibadat tadi tu benar-benar terhasil hakikatnya, yakni menghidupkan hati-hati manusia. Bila hati tu bersih, tuan-tuan, maka dekatlah dengan pandangan Allah, Allah kasih dan akan dikurniakan oleh Allah dengan berbagai-bagai nikmat-nikmat di dunia ni, tuan-tuan, dengan sifat-sifat mahmudahnya, dengan ketenangan jiwa, akhirat esok dapat syurga lah. Yang tu tak payah tanya lah. Kalau dunia ni macam-macam, ketenangan hidup, rezeki, akhirat, syurga. Tu sahaja jawapan ni, tak ada jawapan lain. Baik, jadi saya nak bagi faham perkara ni, maksudnya kita nak masuk juga dengan rahmat Allah, tapi kena ingat rahmat Allah takkan tercapai melainkan dengan buat baik, dengan menghidupkan hati jadi. Kalau kita buat dosa, dapat apa? Kemurkaan. Dan sebab tu tak boleh buat dosa. Nanti Allah marah. Bila Allah marah, masuk neraka. Baik, selesai bab tu. Bila Allah sayang kita, dengan kasih sayang dia lah dia masukkan kita dalam syurga. Bukan sebab ibadah kita. Baik. Kemudian dari segi Allah nak beri kita punya ganjaran syurga tu banyak mana pula. Yang tu baru dinilai dari segi pahala ibadah kita. Faham tak tuan-tuan? Kita masuk syurga dengan rahmat dia sebab dia sayang kita. Tapi dari segi Allah letakkan kita syurga nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang tu bergantung sebanyak mana ibadah kita punya pahala di dunia pada hari ni. Sekarang ni tuan-tuan, fokus kita punya ibadat untuk raih pandangan Allah sahaja. Pahala tu biar Allah uruskan. Maksudnya yang penting kita ikhlas. Kalau kita ikhlas tuan-tuan, bukan sekadar yang Allah janjikan dalam Quran tu sahaja pahala. Bahkan lebih lagi. Allah sebut dalam Quran gitu. Kan Allah sebut mengenai dengan ganjaran-ganjaran orang yang bersedekah 700 kali ganda kan. Itu ganjaran yang Allah tetapkan. Allah sebut dalam ayat yang lain, orang-orang yang ikhlas kepada aku, Allah kata, pahala ibadah dia tidak ada batasan, tidak ada limit lah. Mungkin lebih 700. Sebab tu kalau tengok dalam surah Al-Qadar tu kan, malam Lailatul Qadar bukannya pahala dia 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun. Malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. So maknanya siapa yang lebih ikhlas bukan 1000 bulan, mungkin 2000 bulan, mungkin 4000 bulan. Jadi tuan-tuan, ikhlaskan hati untuk Allah sahaja. Kemudian serahkan kepada Allah atas kurniaan dia. Jadi tuan-tuan, saya nak tuan-tuan faham kat situ lah. Maksudnya rahmat Allah mesti kita tarik, kita gapai dengan kita buat baik supaya perkara itu mendekatkan Allah dengan kita, dengan kasih sayang dia. Adapun pahala dalam syurga tu, yang tu adalah bergantung kepada amal kita, maka Allah letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan sebagainya, bergantung dengan amal masing-masing. Tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan, saya rasa saya nak akhiri dah kita punya kuliah ni. Dekat-dekat hampir sejam ni tuan-tuan . Dan saya akhiri maksudnya tentang sifat harus tadi. Saya nak sebut ni semua harus bagi Allah. Cuma yang orang ahli makrifat yang salah ni yang tak akhir dah. Saya ingat saya nak tutup. Tengoklah nanti saya sambung balik ke minggu depan sebab saya rasa tak habis nak cerita bab harus ni, tak habis. Sebab saya nak kaitkan dengan permintaan kita, tentang pengharapan kita dengan Allah. Dan sebab kadang-kadang ada orang berdoa, kemudian Allah tak bagi, dia marah. Kenapa Allah tak bagi saya?
Dia lupa, dia tak mengaji tauhid. Kan Allah tu harus nak bagi sesuatu kepada kita kan. Kadang-kadang kita ni bila kita buat sesuatu, kita bukan bertawakal pun. Sebenarnya kita, orang kata, menunjukkan kehendak kita kepada Allah. Kita paksa Tuhan sebenarnya. Itu tak ada adab. Nanti kita akan kaitkan dengan sifat arus ni, tuan-tuan ya. Sepatutnya dalam kadang-kadang kita berdoa dengan bertawakal, dengan berserah diri. Berserah diri ni maksudnya ikut Allah. Allah beri itu yang terbaik. Kalau Allah tak bagi pun tak apa. Itu baru benar-benar sifat-sifat kehambaan yang sebenar dalam berdoa. Jadi setengah orang dia berdoa, dia bukan bertawakal tapi dia paksa Allah. Seolah-olah maksudnya dia nak Allah ikut dia. Sedangkan dia hamba. Sedangkan dia tak tahu tentang masa-masa akan datang apa yang lebih baik untuk diri dia. Sekarang ni maksudnya dia kena faham dia hamba, dia lemah, dia kena serah diri dengan Tuhan. Bukan Allah yang kena ikut keadaan dia. Ni kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Kita ada terlintas sifat macam tu dalam sedar tak sedar kita. Dalam segi tasawufnya kita dah kurang adab dengan Tuhan sebenarnya. Kita telah meletakkan Allah itu di bawah tangan kita. Allah kena ikut kita. Bahkan Allah tak bagi kita marah. Mana boleh? Mana ada kehambaan kita dengan Tuhan? Kalau kita belajar dari segi tasawufnya, maksudnya banyak perkara yang kita kena tengok. Banyak perkara. Nanti kita akan tengoklah pada kuliah akan datang ya. Cuma yang terakhir ni, tuan-tuan, sebelum kita nak akhiri, saya nak sebut yang sikit kesesatan pada golongan-golongan ahli makrifat hakikat yang sesat ni. Tuan-tuan, bila saya sebut ahli makrifat hakikat, tuan-tuan kena faham, bukan perkataan makrifat hakikat tu sesat. Hakikat makrifat ni betul. Bahkan ilmu hakikat, ilmu makrifat ni ilmu wali-wali Allah. Cuma ada orang yang tak bertanggungjawab, yang tak betul pengajiannya, dia ambil jenama ni, jenama hakikat makrifat ni letak atas pengajian dia, dan dia pun cerita pasal hakikat, tapi hakikat dia merepek. Jadi tuan-tuan tak boleh kata, oh bila sebut hakikat makrifat ni sesat. Tak, hakikat makrifat ni asalnya, sampai sekarang lah, asalnya adalah ilmu yang benar, ilmu para wali-wali Allah. Dan sampai sekarang pun ilmu tu masih ada. Dan kita pun masih sebut istilah tu. Hakikat makrifat. Masih sebut. Cuma tuan-tuan kena faham, ilmu hakikat makrifat ni jadi dua golongan yang bawa. Kalau orang yang betul bawa, maka betul lah hakikat makrifat dia. Tapi kalau orang yang salah, maka salah lah perjalanan hakikat dan makrifat dia. Sebab tu kena ada guru, insyaAllah. Tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan kalau ada persoalan apa-apa, tuan-tuan boleh PM saya. Tanya saya. Kadang-kadang saya tak buka soalan, saya tak tahu apa masalah tuan-tuan. Nak tanya apa-apa boleh tanya. PM saya lepas ni lah. Maknanya dalam kuliah ni kita cerita secara umum gini tuan-tuan. Baik, saya nak tutup akhir ni. Panjang sikit lagi tuan-tuan. Yang sesat tu kat mana? Mereka kata tujuan Allah buat kita untuk kenal dia. Itu betul. Itu betul. Dari segi hakikat makrifat kita yang benar ni pun memang kita sebut Allah buat kita ni sebenarnya untuk kita kenal dia. Betul. Yang tu satu jalan. Yang sesat dekat hakikat makrifat ni sesat kat mana? Yang sesatnya akhirnya mereka bawa, ataupun kita sendiri kena faham, mungkin di kalangan kita ni ada yang mendalami ilmu-ilmu hakikat dan sebagainya. Akhirnya kita terpesona ataupun kita merasakan ilmu memandang Allah ni, kita nampak hakikat alam ni semua kenyataan Allah. Kita bertauhid ni, kita beri perhatian kat situ sahaja. Tu yang sesat. Saya tengok orang yang bawa hakikat makrifat yang sesat ni, dia bawa anak-anak murid dia beri perhatian dekat memandang Tuhan ni. Dia akan ceritalah, okey, hakikatnya kita ni tak ada. Jadi kita kena pandang, kita kena rasa kita ni adalah kenyataan Allah. Kan, yang melihat ni pun Allah yang beri penglihatan. Kalau Tuan Guru Haji Syahri sesat, sebab dia kata yang memberi penglihatan ni Allah, maka Allah yang melihat. Itu sesat. Itu tak apalah, tuan-tuan, panjang, saya cerita panjang. Cuma saya nak sebut, yang kurang tepat tu bila perkara tentang memandang Allah ni dibesar-besarkan. Dibawa-bawa perkara tersebut. Akhirnya tuan-tuan tengok alam ni. Siapa yang berada di atas alam ni? Siapa yang hakikat wujud di atas alam ni? Maksudnya, di mana hakikat keadaan Allah? Di mana takbir? Maksudnya, alam ni sebagai hijab. Maka Allah di sebalik hijab. Contohnya gitu kan. Maka tengok alam ni semuanya adalah Allah pada hakikatnya. Maka dia terang. Dia cerita ni Allah, semua Allah lah. Sampai dia angkat botol air. Okay. Botol air ni hakikatnya kewujudan siapa? Maka betul, dari segi penerangan dia betul. Cuma pembawakan ataupun penghayatan kurang tepat. Sebab apa? Sebab bawa manusia memandang hanya berpegang kepada perkara tersebut dan membesar-besarkan perkara tersebut semata-mata dan membawa manusia menganggap itulah ilmu yang tertinggi. Yang tu saya nak betulkan sikit. Sebenarnya saya nak buat kesimpulan pada malam ni tuan-tuan, itu bukan yang tertinggi. Betul, bagi orang-orang yang Allah buka hijab hati, dia akan nampak alam ni semua adalah kenyataan Allah, mazahir Tuhan. Hakikatnya yang ditengok di atas alam ni semua tak ada.
semuanya Allah yang mewujudkan, kan lampu ke air apa semua kan. Tapi itu bukan ilmu yang paling besar yang kita nak kejar. Anak murid saya, tuan-tuan yang belajar dengan saya nak sebut dengan tuan-tuan ikut perjalanan yang Syekh Abdullah ajar saya, bukan kita nak beri perhatian kat situ. Sebab saya tengok ada orang bila dia dah boleh sembang benda-benda macam ni, kedai kopi sampai 3-4 pagi kan, bertahun-tahun sembang benda macam ni, dia rasa dia dapat segala-galanya. No. Bahkan kadang-kadang tertipu daya je sebenarnya. Tak dapat apa pun sebenarnya, isi pun tak ada. Itu yang saya nak beri perhatian kepada tuan-tuan semua. Jadi maknanya yang saya nak betulkan, yang sebenar-benar yang menjadi perhatian dalam perjalanan kita kepada Allah ni, kalau dapat memandang Allah tu alhamdulillah, tapi itu bukan kemuncak, bukan itu yang kita nak besar-besarkan. Yang kita nak besar-besarkan sembang ada kopi yang mana? Yang ni saya sebut dengan tuan-tuan ni. Yang sebenar-benarnya yang kita nak kejar apa? Ibadah kepada Allah. Itu yang saya nak tupu. Hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kita dengan Allah ni bukan kita nampak alam ni kewujudan dia, alam ni tak ada, semua kenyataan Allah ni, betul, ilmu tu betul. Dan saya pun akui kalau tak salah pun. Maksudnya bukan itu perhatian kita yang sesungguh-sungguhnya. Perhatian kita yang sesungguh-sungguhnya adalah yang kita nak beri perhatian, nak hidupkan dalam hidup kita adalah semakin kita hidup, semakin kita berzikir ingat Allah. Itu satu. Allah berhubung dengan dia. Maksudnya sentiasa ada hubungan hati dengan Allah. Sibuk ibadah. Sibuk sentiasa nak buat ketaatan. Semayang fardu, jaga awal waktu dengan khusyuk, dengan memandang Tuhan yang berikan segala-galanya. Kemudian habis semayang fardu sekarang, berfikir apa kebaikan lagi yang aku nak buat dengan Allah. Tolong orang. Ibadat. Maksudnya ibadat. Hidup kita ni semakin hari semakin sibuk nak buat ketaatan. Tumpu yang tu bukan tumpu ni Allah. Semua cakap Allah. Tapi akhlak kosong. Ibadah kosong. Orang azan tak bekerja-kerja nak pergi azan. Tu saya kata tertipu daya kat sini. Bukan ini kepada perkara yang paling tinggi, itulah lepas arifin orang angkat dia. Kan? Sebab apa? Sebab cerita bab-bab macam ni lah. Dari segi hubungan, dari segi isi dengan Allah, kosong. Sepatutnya yang kita nak bawa manusia, apa dia? Lawan nafsu, tinggal dosa dan maksiat. Sebab itu yang manusia buat sekarang ni. Dan lebih bahaya, kalau duk nampak Allah semua sekali kan. Lalas sekali dah rasa tinggi sangat, terbuka hakikat, terbuka hijab apa semua. Lalas sekali, isap rokok pun, Allah juga yang buat aku isap rokok. Itu lagi jam, lagi nanya gitu. Ni kan Allah belaka. Ni pun Allah juga. Habis. Itu lagi bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai anak murid saya nak kita besarkan apa? Besarkan ketaatan. Maksudnya setiap hari tambah ketaatan. Sibuk buat baik. Dan sibuk tinggalkan dosa dan maksiat. Kalau sembang kedai kopi, sembang pasal apa? Sembang pasal dosa. Allah, kita ni konsert Daddy lah. Lepas ni nak panggil K-pop. Tuan-tuan yang main-main Malaysia ni makin teruk ni kan. Saya duka cerita dengar cerita-cerita macam ni. Nak panggil K-pop yang kita duk rusing, budak-budak kita duk joget-joget tu, ni nak panggil datang Malaysia ni. Bukannya murah tuan-tuan panggil tu. Bincang pasal benda tu. Jangan, ini Allah juga. Saya kalau dengar macam tu, saya nak support je. Geram. Kan? Cerita hal tauhid ni kan kenyataan Allah. Kau merepek apa je kat itu, kau mengaji tak habis. Kan? Sampai maksiat pun nak kata Allah juga. Itu kau mengaji tak habis tu. Itu maksudnya pengajian tu tak betul tu. Sepatutnya kita sebagai orang Islam nampak perkara-perkara buruk, kita nak bantah. Kita kan sensitif dengan Tuhan. Hati kita tak suka maksudnya manusia melawan Allah macam tu. Sebab tu perhatian kena betul. Bukan perhatian kita, ni Allah, kita rasa besar lah, tinggi, hebat lah. Kalau ilmu macam tu tuan-tuan, perkara tu tak payah belajar lama-lama. Hari ni saya belajar tuan-tuan, nampak kenyataan Allah semua sekali. Kita ni tak ada apa-apa. Hakikat alam ni debu pun tak ada apa-apa. Saya boleh ajar habis kuliah sehari 2 hari habis lah kan. Tapi kita nak belajar ni sebab apa? Kita nak semakin hidup kita ni semakin boleh buat ketaatan yang banyak dengan Allah. Semakin kenal dia, semakin kita takut nak buat dosa dengan dia. So tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, hidup kita ni yang kita kena besar-besarkan, yang kita kena beri perhatian dosa dan pahala kita. Hubungan kita dengan Allah, sebanyak mana hati kita semakin bersih, semakin kita berakhlak. Kalau sebagai seorang isteri, banyak mana dah kesolehan kita dengan suami. Kan, dengan kita tambah kebaikan, raikan dia. Contohlah tu, kalau suami dengan isteri sebanyak mana menyantuni isteri, melai dia, berakhlak, senyum tengok dia, meraikan dia, menghayati apa dia punya masalah hidup, anak-anak kan. Itu yang kita kena tengok. Jangan ni Allah semua kan. Isteri dah ada kan.
Perkara tu sebenarnya dia akan datang secara automatik. Tuan-tuan beri perhatian kepada Allah dengan ketaatan yang bersungguh-sungguh, ibadah yang baik, akhlak yang mulia, sentiasa nak buat baik sepanjang masa, ingat dosa pahala, ingat kepada kemurkaan dan rahmat kasih yang tumpukan yang ni, bincangkan yang ni sungguh-sungguh, belajar yang ni sampai boleh betul-betul menang lawan hawa nafsu, sampai dapat mutmainnah. Nanti memandang Allah tu automatik masuk ni. Saya, pengalaman saya macam tu lah. Tuan-tuan, memandang Allah tu sendiri Allah akan buat datang. Itu yang penting, jaga hubungan dengan Allah. Sendiri kita akan nampak alam ni semua kenyataan dia. Bahkan kita bukan sekadar nampak biasa je, kita nampak kita akan menangis. Ada orang cakap, oh tu nampak tu, yang berjalan tu Allah tu. Kan? Bukan maksud Allah berjalan kan. Orang hakikat ni kadang-kadang dia cakap terus kepada Allah. Padahal dia nak sebut yang memperjalankan tu Allah. Tapi dia sebut, itu Allah tu. Kadang-kadang dia shock. Dia potong tu. Dia sebut dia lah, ni Allah. Gitu lah. Tapi sebenarnya kalau dihuraikan, tengok tu, yang memperjalankan manusia siapa? Allah. Kadang-kadang dia orang ni, ni Allah. Tapi tak ada rasa pun kebesaran Tuhan tu. Sebut, ni tengok siapa yang memperjalankan orang ni. Allah kan. Tapi tak menangis pun. Tapi kalau tuan-tuan kuat hubungan dengan Allah sungguh-sungguh, tuan-tuan tengok bergerak di atas alam ni, tuan-tuan menangis. Sebab tuan-tuan nampak kekuasaan dia. Sebab perkara tu saya pernah alami perkara tu. Katanya, saya duduk dalam kereta api je. Saya bawa zikir Allah kan. Orang jalan kan, tiba-tiba mengalir satu perasaan yang sangat kuat dalam hati saya. Saya mitik mata. Sebab saya nampak sungguh kebesaran Tuhan yang memperjalankan manusia. Kita nak yang tu. Bukan pandang kosong. Ni Allah turunkan hujan. Kosong buat apa kan. Biar kita pandang dengan perasaan rasa hati kita. Nampak sungguh kebesaran Tuhan. Sampai kita punya bergetar jantung hati kita. Kalau kita semayang ni, sampai kita rasa Allah yang kurniakan kita semayang, kita bersyukur boleh semayang ni, sampai jantung kita buru. Sampai rasa benda tu. Yang tu yang saya nak anak murid saya beri perhatian kat situ. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jalan kita jalan Nabi SAW. Ibadah kita bagus, akhlak kita mulia, kita beri perhatian sungguh-sungguh kepada hubungan dengan Allah, dan Allah kurniakan kita makrifat, kenal kepada Allah. Jadi makrifat ni bukan dengan cerita ilmu-ilmu kedai kopi pukul 3-4 pagi dan sebagainya. Tuan-tuan, makrifat ni hasil mujahadah membersihkan hati. Ibadat sibuk bersihkan hati. Kalau hari ni tuan-tuan, kita belum merasai cinta pada Allah, belum merasa bergetar hati takut dengan Tuhan, maksudnya hati kita masih banyak hijab dosa. So kita kena bersihkan lagi sampai hati kita ni dikurniakan oleh Allah sifat-sifat yang mengenal dia. Bukan dikurniakan oleh Allah pada bibir je, pada cakap je, hati ada rasa. Maksudnya sebut cinta, hati faham apa rasa cinta itu kepada Allah. Kita faham cinta dengan suami, kita faham sebab kita ada perasaan tu. Tapi faham tak cinta dengan Allah? Macam mana? Cinta dengan suami tak susah. Suami handsome, suami kaya, cinta lah. Itu sama manusia. Kita maaf sebut gurau. Sama manusia gitulah kan. Orang handsome, orang tegak, sikit, sadu, baik, jatuh cinta lah. Allah bukannya boleh kita cinta dengan Allah dengan macam tu. Allah nak kurniakan kita rasa cinta dengan dia. Allah nak kita tinggal dosa dan maksiat. Jangan ikut nafsu. Allah nak kita beri perhatian dekat dia. Kan? Baru datang cinta kepada dia. Dia akan kurniakanlah cinta tu. Bagaimana tak masuk cinta tu, kita benar-benar rasa kecintaan dengan Allah, rindu, rasa bertemu dengan dia, apa semua tu. Lagi itulah kita sibuk beri perhatian dalam ibadah untuk khusyuk, untuk gilap hati kita sampai timbul semula hati yang benar-benar ada fitrah yang asal, yang memang sangat-sangat dekat kepada Allah demi kebahagiaan kita untuk akhirat. Maka tuan-tuan, berikan perhatian yang ni, syurga menanti tuan-tuan. Berikan perhatian kepada Allah, insya-Allah sekalian hajat tuan-tuan akan dimakbulkan oleh Tuhan. Saya bukan nak suruh tuan-tuan beramal ibadat untuk dapatkan dunia. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, dunia dalam genggaman Tuhan. Masalah kita semua dalam genggaman Allah. Kita yang paling penting ikhlas. Beri perhatian sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tinggalkan kita, insya-Allah tuan-tuan kita. Insya-Allah tuan-tuan belajar demi hari ke hari, lama-lama Allah akan fahamkan apa maksud sebenar-benar ikhlas tu macam mana. Ikhlas ni dia akan dapat bila seseorang itu terus mujahadah bawa diri dia kepada Allah. Ikhlas tu akan faham dengan sendiri sehingga dia tak ada rasa dah ibadah dia untuk selain daripada Allah. Dia akan faham sikit demi sedikit. Kalau saya cerita dengan tuan-tuan maksud ikhlas malam ni, boleh cerita kerana Allah dan sebagainya. Tapi orang yang benar-benar faham ikhlas tu adalah bila dia dikurniakan ikhlas tu sendiri oleh Allah, gitu tuan-tuan ya. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ni. Nanti kita sambung sikitlah sifat harus ni untuk kita kaitkan dengan hajat-hajat kita dengan Allah pada kehidupan kita, tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan, tuan-tuan ya. Apa yang paling penting hidup kita ni adalah
Yang paling utama adalah dosa pahala. Menambahkan ketaatan yang bersungguh-sungguh, bermujahadah tinggal dosa dan maksiat. Itu perkara yang paling besar yang kita kena beri perhatian. Bahkan pada hakikatnya kehidupan kita ni, kadang-kadang datang perkara-perkara yang tidak baik. Itu semua kerana Allah nak kita muhasabah hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya begitulah, kerana Allah sayang kepada kita semua, insya-Allah, tuan-tuan ya. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Hannan ya Mannan qawwilal iman wa aflih lana kulla sya'nin wa ansurna 'ala syaitan wa la taj'al syaitana 'alaina sultan wa ihfazna min fitani hadzal zaman wa jami'a ahalina wal auladi wal ikhwan ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'a ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'a ya Allah wa tahhir qulubana wa hassin farjana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والطالبين والطالبات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من علماء العاملين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا معرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العارفين والواصلين إليك. اللهم اجعلنا من العارفين والواصلين إليك. اللهم اجعلنا من العارفين والواصلين إليك. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما زدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan dan puan-puan ya, saya nak peringatkan yang terakhir, kita kena peringat, tuan-tuan kena ingat, kita ni hebat tak hebat dengan Allah bukan kerana sesuatu yang lain, bukan kerana ustaz ke, ataupun bukan kerana rezeki yang banyak, bukan kerana pangkat, tapi hebat tak hebat kita dengan Allah ialah bertambah ketaatan kita, semakin lama semakin banyak kebaikan yang kita buat, dan semakin lama semakin tak ada dosa dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya yang menunjukkan seseorang itu tinggi darjatnya di sisi Allah. Yang paling penting adalah sibuk dengan ketaatan dan sibuk meninggalkan bertaubat daripada segala dosa dan maksiat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni banyak kita dapat ilmu daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita dapat sama-sama mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita dapat manfaat ilmu yang kita perolehi, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sampai sekarang tak jemu-jemu berkongsi ilmu dengan kami semua, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada sahabat semua kerana sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Okey. Kita tangguh kuliah kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah doa-doakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.